Masuk pula dekat dalam ayat ni. Cuba tengok baca ayat Quran sikit lah. Ini surah apa? Okey. Allah kata ni. Soal Baqarah. Yang ayat yang paling panjang sekali tu. 283. Ni cerita pasal 282. Oh, 282. 282. Ayat 282 surah Baqarah. Surah 47. 48. Ada? Ada. Kita baca sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, iza tadayantum. Tadayantum ni maknanya buat hutang. Berhutanglah sesama kalian bidainin dengan hutang tersebut. Ila ajalin musamma yang akan dibayar pada tempoh-tempoh yang tertentu. Maka Allah kata kat sini faktubu. Allah kata macam tu. Maka hendaklah kalian menulisnya. Baik, sekarang ni faktubu ni isim fa'il huruf. Faktubu fi'il. Fi'il apa ni? Amar. Ni adalah fi'il amar. Tadi Allah guna dekat dalam solat tadi aqimus solata wa atuz zakah. Aqimus solah. Maka aqimu adalah apa? Fi'il apa ni? Wa aqimus solah wa atuz zakah. Madi. Bukan, ni adalah fi'il amar boleh? Amar. Dekat dalam khutbah tu. Aqimus solah, semua bangun tidur. Maka ni fi'il amar juga. Maka fi'il amar dekat sini solat hukum dia apa tadi? Wajib. Okey. Dekat sini pula fi'il amar juga. Dekat dalam berhutang ni kena tulis. Allah kata faktubuh, maka kalian tulislah. Baik, apa hukum tulis hutang? Wajib juga lah. Wajib ah. Apa dia? Wajib lah Ustaz. Ni bukan hukum. Okey, kalau adik kita pinjam RM1, Tak wajib. Wajib. tak wajib ke tak wajib? Betul. Senang berubah betul hukum. Sebab dia singgah je Ustaz. Kau jangan tulis tak? Apa dia? Adik kita tulis, kata, weh Ngah pinjam RM10 lah, besok aku bayar lah. Tak buat duit. Maka nak tulis ke tak payah tulis? Ingat macam tu ya. Ingat macam tu je. Kalau tadi hukum wajib, maka haram, dosa, tak tulis. Jadi apa hukum tulis? Ini sebenarnya apa dia? Harus. Hukum dia adalah sunat lah. Lebih kurang lah harus ataupun sunat lah. Mengikut keadaan lah. Jadi sekarang ni habis untuk apa Allah pakai fi'il amar ni? Untuk irsyad. Untuk apa Ustaz? Irsyad ni maknanya fi'il amar tujuan maknawi dia adalah untuk memberi petunjuk kepada kita. Arahan Ustaz. Bukan, irsyad ni adalah bimbingan. Allah ajar kita, nak ajar kita. Sekarang ni kalau beli rumah kena tulis tak? Agreement. Sekarang dunia semua pakai yang ni. Dunia semua pakai. Cuba tengok lagi macam mana dunia pakai apa yang Quran tulis. Dan Allah nak bagi petunjuk ni, kalau kau nak hidup buat macam ni, buat macam ni. Ni macam tu lah. Buat macam tu tak wajib lah. Boleh? Kadang nak bagi pedoman hidup dalam nak berhidup kat dunia ni lah. Lepas tu Allah kata apa tu?
Dan hendaklah menulis seorang penulis dengan adil. Penulis, katib. Katib ni adalah penulis. Sekarang ni kalau kita buat agreement, ada tak seorang yang akan duduk tengah-tengah tu, kita panggil apa tu? Lawyer. Ya. Lawyer, peguam. Dan hendaklah peguam yang adil itu melantik di antara kamu. Tulis, catat. Itulah. Buat agreement, seorang yang adil tu mesti dia jadi saksi lah macam tu. Jadi fi'il amar dekat sini bukannya suruh yang mewajibkan, tetapi sekadar memberi petunjuk, memberi bimbingan. Kalau nak berhutang, buat cara macam ni. Jadi dekat dalam Quran, dalil dah keluar ke belum? Dalil ada, 2 dalil saya bagi. Hukum keluar tak daripada dalil? Hukum keluar ke tidak keluar daripada dalil ni? Keluar. Mana keluar? Betul tak? Masuk sekali lah. Jadi maksud dia dekat situ, kalaulah ada orang yang tanya Ustaz buat ni apa dalil dia? Kita nak bagi tahu dekat sini, dalil tidak mengeluarkan hukum. Apa tak? Dalil tidak mengeluarkan hukum. Tak faham. Tak faham Tak dah. faham. Baik, dalil Allah sebut kulu washrabu. Tu fi'il apa tu? Kulu mana apa? Akala. Kalau Makan. makan. Allah kata kulu, makanlah dan minumlah. Baik, makan ni isim fi'il huruf. Kulu. Makan. PL. Okey, sekarang ni fi'il. Fi'il apa ni? Kulu. Makanlah korang. Amar. Okey, amar juga. Saya bawa semua dalil hari ni amar. Hukum keluar tak? Apa hukum makan? Wajib. Kalau ada sendawa tu keluar lah pizza tu, takkan wajib ni. Suruhan ingat. Suruhan. Makanlah. Makanlah. Dia makan tu dia macam flower Ustaz. Peringatan. Tak, ni Allah suruh ni, kalian makanlah dan minumlah. Jangan membazir, Allah kata. Peringatan. Apa dia? Macam peringatan lah. Tak, yang ni menunjukkan keharusan makan. Harus. Oh harus. Jatuh harus. Hukum harus, tapi dalam dalil ni ada keluarkan harus tak? Tak ada. Ada. Maka kalau minta dalil pun bukan boleh pakai pun dekat anak murid tu. Sebab yang boleh keluarkan hukum adalah imam-imam, para fatwa dan sebagainya. Boleh. Tak semestinya tak ada tu haram. Kita Ustaz. buat ni tapi tak buat. Orang sekarang ni. Ustaz, ayat Quran tu dalil dia kan Ustaz? Apa dia? Ayat Quran tu dah dalil dia. Ya. Ayat Quran, hadis Nabi itu dalil orang panggil. Jadi bila Ustaz cakap dalil tu tadi tu lah, bila kita cakap ayat tu Ustaz kata dalil dia ada kan? Dalil ada. Hukum tak keluar. Allah kata Fazrin makanlah, minumlah, jangan membazir. Allah kata macam tu. Kalau Dalil yang ada hukum tu macam mana Ustaz? Kalau yang ada Okey, hukum tu hukum lain ada pula. 5. Hukum kita wajib, harus, makruh, haram. Kan? 5. 5 tu tak keluar daripada dalil, faham tak? Dia tak nampak, dia tak disebut lah maksudnya kan. Tak sebut. Wajib untuk kamu macam tu, tak ada perkataan tu kan Ustaz kan? Ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasata wa ruba' kan. Maka nikahilah wanita itu sama ada 1, 2, 3 ataupun 4. Hukum nikah apa? Dalil ada dah. Ingat. Harus. Hukum. Harus. Rukun ke hukum? Hukum. Harus. Maka lah, maka kahwin lah 2, 3. Tak, hukum. Hukum kita. Hukum bergerak pada keadaan juga tau. Ya. Oh. Ada orang wajib, ada orang haram. Kalau aku kahwin ni memang aku bantai bini aku ni. Aku sambat dari hari ni. Nak buat macam penjara Tel Aviv lah. Haram. Hukum akan bergerak mengikut keadaan. Oh. Tapi daripada dalil tak keluar hukum. Apa tak? Ini dalil. Hukum tak ada. Ada satu kelompok ni yang mengatakan ni
orang buat ni Yasin malam Jumaat ni bid'ah. Kita pun tu apa lah bid'ah pula. Baik, bagi dalil. Dalil tak ada Nabi baca malam Khamis. Mesti, mungkin ada, mesti ada kan. Ataupun kita buat satu-satu Yasin tu, tiba-tiba kawan tu cakap, ni, korang baca Yasin malam Khamis ni, dalil mana dalil? Ada. Baik, kalau tak ada dalil, adakah dia haram? Tidak. Tak. Dia hanya mengeluarkan perkataan bid'ah sahaja. Tapi bid'ah tu haram ke halal? Wallahu a'lam. Dia orang pun tak berani cakap. Akan keluar bid'ah. Sekarang ni anak-anak murid pandai. Ustaz cakap ni ada dalil ke Ustaz? Macam tu. Kalau kita bagi dalil pun dia bukan boleh tahu pun hukum tu. Boleh? Ya. Jadi Tadi tu Ustaz, yang dulu tak galakkan anak murid minta dalil. Bukan minta dalil, kita minta hukum je. Apa hukum? Jangan tak payah minta dalil sebab daripada dalil anak murid bukan boleh bawa keluar hukum. Nak istimbat hukum dia ada ulama-ulama yang khas. Pakar fiqh, usul fiqh, tafsir, hadis macam tu. Dah kat luar. Benda tu yang dia orang kacau tu. Punya yang kau biru tu sebab tu lah. Sekarang dah ada 2 kelompok. Lala bergaduh macam tu lah. Ekonomi tetap tak pegang tak. Orang Islam. Orang sepatutnya peranan ulama' besar lagi lah. Bukan sekadar kacau. Ni pakai tasbih ni apa dalil dia ni? Macam orang dah sampai bulan dah cipta nuklear, dia sibuk dengan tasbih kat tangan tu. Hukumnya macam tu, kacau. Kita duk bergaduh tu lah. Orang dah bina, seorang ni pergi roboh. Ni bid'ah ni, roboh sikit. Ni bid'ah ni, roboh sikit. Kita nak membangun tu. Jadi kalau ada orang buat bab-bab macam tu kita biarlah. Tak payah bawa gaduh lah. Kolos. Baik, selesai. Sambung balik. Maka yang kedua adalah an-nahyu ataupun larangan. Boleh? Adakah semua larangan itu larang? Tak. Dia larangan yang memang larang. Jangan monyet, jangan cili tu. Memang larang betul lah. Yang tu dipanggil sebagai nahyu hakiki. Yang tu yang hakikat dia lah. Dia memang larang. Hakiki. Hakikat dia. Memang hakikat larangan. Jangan membazir. Memang larang sungguh kalau kata. Okey. Membazir ni apa dia? Apakah itu membazir? Perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Kan tu orang betul ke? Sia-sia yang bazir masa. Perbuatan yang Melebihi Perbuatan yang melampau-lampau. Tak. sia-sia lah. Saya nak makan seorang. Saya makan seorang. Saya pergi KFC, saya beli 5 bucket ayam. Lepas tu saya cakap dengan kawan-kawan saya, masa tu tak habis. Bila tak habis saya cakap lah, kau habiskan ni, membazir je. Betul ke macam tu? Tak. Yang membazir masa first beli tu. Faham tak? Macam orang kita kan, dia beli banyak-banyak. Lepas tu dia paksa anak dia makan. Kau habiskan ni tau, kau membazir tu. Anak tu pun dah kenyang dah. Sebenarnya masa dia beli awal tu dia dah bazir dah. Melebihi kadar keperluan adalah membazir. Melebihi kadar keperluan. Baik, beli nombor plate membazir tak? Bazir Ustaz. Bazir. Beli nombor plate. Bazir Bazir. Bazir. Baik, kalau saya ada 10 juta lah simpanan. Tiba-tiba main bid nombor plate 1 juta dapat. Nombor dia TAM1 tam.
Berpoya-poya Ustaz, poya-poya nanti juta. orang tanya. 1 juta harga dia. Saya ada balance 9 juta lagi. Membazir tak bagi saya? Beli. Bazir. Tak bazir pada kita orang itu. Bazir. Tengok keadaan. Bazir Ustaz. Tak boleh. Walaupun duit saya tak luak pun. Bazir. Sebab lebih pada keperluan. Baik, ada soalan? Lepas tu Allah dah bagi tahu dah lah, jangan membazir. Duit dia banyak Ustaz, mana bazir? Bazir, dah dia melebihi kadar keperluan dia dah bazir. Sebab ada orang dia kata tak bazir, Ustaz, duit saya banyak ke? Tapi sebenarnya dah bazir dah. Banyak tempat boleh salur je lah maksudnya. Dia bukan pakai pun. Boleh tu kan? Tegah ya. Gah. Yang nombor plate kat Perak tu A apa tu? A202 yang dia pasang kat MyV tu. Nombor plate tu berapa lah harga dia? Berapa juta? Dia pasang kat MyV nombor plate tu. Lebih mahal daripada kereta. Lebih mahal. Berapa ratus ribu nombor plate tu beli kat pasang kat MyV. Apa tujuan dia tu? Ya Ustaz. Apa poyo-poyo Ustaz? Mangko. Tunjuk. Wallahualam. Saya tak cakap lah. Tapi bazir lah maksud dia. Mangko diri. Melebihi kadar dia. Boleh? Sebenarnya kan kalau kita makan, dah kenyang tak? Kita sumbat lagi. Masa sumbat tu bazir lah. Bazir. Hukumnya makruh tak Ustaz? Bazir. Dah Makruh kan? bazir hukum haram lah. Bukan makruh ke? Dah kenyang, makan kenyang sampai muntah lah. Lepas tu badan besar macam tu kan. Tak sihat. Dah jadi haram. Boleh? Arabnya je macam tu. Harap. Itu yang saya kalau kalau kawan-kawan saya yang mengaji, saya akan bising lah kalau dia gemuk. Kalau badan dia besar, apa ustaz ni besar? Tak sunnah saja kan. Badan tak sunnah. Nabi mana ada besar tu? Dia segak. Nabi fit. Dia kena fit. Yang saya tengok kadang-kadang ustaz mengajar boro-boro ini apalah ajar. Jadi Dia tak senaman Ustaz. dah tua tak apalah, ada badan dia jatuh kan. Maknanya jagalah makan. Macam tu lah. Jagalah makan sikit. Kawan-kawan saya ramai tu. Sejak kahwin tu kumpul tu. Wah, exercise tu Ustaz. Alah, tapi tak sunnah. Jahat. Bini yang pandai masak Ustaz. Bini pandai masak. Tapi tak sunnah lah. Kena pula ustaz tu jual pula makanan sunnah. Kita kena makannya kambing makanan sunnah. Tapi ustaz tu pun besar. Ni ustaz, makanan tu sunnah lah. Kita cara makan tak sunnah. Hari-hari lah bantai kambing. Yang besar badan tu kan. Diet sikit. Sayyidina Umar kalau nampak orang lelaki kalau boro-boro dia sawan. Maknanya sahabat-sahabat semua fit lah. Itu yang Nabi pergi perang umur 60 lebih dapat pergi perang. Maknanya badan sihat. Baik, sambung. Kemudian larangan ada di sana larangan dan ada di sana juga larangan, tetapi ada makna tersirat. Walaupun lafaz larang. Boleh? Lafaz larang tadi dekat setiap 5 ni, ada 4-5 ni. Maka dia ada hakikat dan ada larangan. Macam soalan nombor 3 ni. Ada soalan yang betul-betul soal. Siapa nama kau? Kita tentu. Memang dia nak tahu soalan lah. Dia nak tahu jawapan lah. Tapi kat sana ada soalan yang bukan soalan. Contoh kita kata, pernah ke kau bawa kereta Tesla tu? Yang tu soalan ke bukan soalan? Apa dia? Pernahkah kau? Memanglah soalan lah. Angkat soalan. Pernahkah kau? Cara tanya tu. Cara tanya tu kan. Yang tu tanya Charlie ya. kecil kan.
Maka di sana ada unsur memperkecilkan. Yang ni yang tersirat ni. Oh. Okey. Kami datang ni nak tanyalah. Bunga yang ada kat rumah ni dah kena sunting ke belum? Dia kata. Maka situ banyak tu balarah kat dalam tu. Bunga mana ada, saya duduk flat. Dia kata, saya tak boleh. Mana ada bunga kat rumah ni? Dia kata, bukan bunga betul, kita kata kan. Anak dara. Macam-macam lah soalan-soalan yang bukan soalan. Maka di kat dalam Quran kebanyakan istifham adalah makna. Macam tu lah. Kemudian angan-angan pun macam tu. Dan juga hai mambang tanah tadi tu, maka dia adalah isyad. Ada panggilan yang bukan panggil pun. Hai Mat, manalah kau tak balik-balik raya lagi ni. Baik, dia panggil Mat sungguh ke tak tu? Tak. Habis tu panggilan untuk apa tu? Tersirat dia apa? Yang ni tersurat. Hakiki ni. Yang ni tersirat. Apa tujuan dia panggil dia tu? Hai Mat, oi kau. Kami. Dia rindu tak? Rindu kat situ. Walaupun panggil. Tak ada rindu. Angan-angan tu apa? Mengeluh. Angan-angan tak ada kat dalam Quran, tak ada. Kat ni lah. Ada. Sekejap. Sekejap kita tengok dalam buku bagi tahu apa Saya bukan tak nak baca buku terus. Takut pening kepala. Yang ni buku ni saya download je terus. Sebab ilmu ma'ani. Boleh baca tak? Ilmu ma'ani adalah jamak daripada makna ataupun tersirat lah. Secara bahasa itu maksud dia. Bererti maksud. Tersirat. Dan secara istilah ahli bayan adalah ungkapan dengan lafaz ucapan yang menggambarkan isi hati atau ungkapan yang menggambarkan isi hati. Apa tu? Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk menyampaikan kalam Arab sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Menyatakan makna yang tersimpan. Yang ni bahasa Indonesia ni. Maksud dia tu. Maksud yang tersirat dalam bahasa Melayu. Yang menjadi tujuan dia. Jadi ada orang ni dia lurus sikit, dia tak faham. Jadi dia kena belajar ilmu balaghah lah. Yang terjadi tujuan perbicaraan mutakallim, orang yang berbicara itu dengan rangkaian kata yang bercakap konsisten ada habis macam itulah. Dengan ilmu ma'ani kita tahu bagaimana cara untuk menyusun kalimah Arab, sampaikan dengan tepat dan pada kondisi yang berbeza-beza. Orang yang bercakap itu penutur, mutakallim ni penutur mampu menyampaikan kalam terhadap orang yang polos. Contoh. Tak apalah, biarlah dulu. Baik, jadi dalam situasi ni adalah ni termasuk dalam musnad, khabar, mubtada. Tu kan yang tu betul kan. Berguna tak berguna lah. Nanti kita nak faham dia. Mubtada, khabar, al-fi'lu tam, fi'il sempurna. Aduh. Ni semua yang nahu kita tu. Maf'ul, MB. Masdar kepada fi'il amar. Termasuklah juga ilai fa'il pelaku. Nawasih, mubtada yang ditetapkan khobarnya dan sebagainya. Maka pembahagian kalam yang saya cakap tu. Pembahagian kalam terbahagi kepada berapa kat situ? Pembahagian kalam 2. Sekejap. Saya kosong lah. Serabut saya. 2 tu. Pembahagian kalam terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama adalah kalam khabari, uslub khabari tadi. Kalam khabari adalah perkataan ataupun ungkapan yang boleh dinilai sebagai benar ataupun bohong kerana isinya menunjukkan berita. Yang ni ayat penyata lah maksud dia. Yang ni
dimasukkan dengan kebenaran sesuatu berita adalah jika apa yang dikatakan sesuai dengan apa terjadi. Benar juga. Ayat pernyataan lah. Baik, yang kedua. Baik, jadi uslub khabari ni tujuan dia apa? Contohlah saya cakap tadi kan. Sungai yang terpanjang di Asia Tenggara adalah Sungai Gadut. Contohnya berita tu betul lah. Untuk apa saya bagi tahu benda tu? Khabarkan je. Okey, untuk kita memberitahu lah. Maka tujuan dia yang pertama adalah ifadatul khabari. Jadi ifadatul khabar ni tujuan. Tadi kita tak bincang kan. Ifadatul khabar. Ifadah khabar ni adalah nak bagi tahu dekat pendengar sesuatu yang dia belum tahu. Maksudnya. Boleh? Tujuan dia apa tadi yang kita pakai uslub khabari? Nak bagi tahu kat orang kan? Boleh? Yang pertama adalah nak bagi tahu kat orang. Yang kedua adalah apa? Lazimul ifadah. Lazimul ifadah. Lazimul faedah, bukan lazimul ifadah. Lazimul faedah ni apa dia? Kita nak bagi tahu orang yang kita tahu. Maka tu adalah tujuan dia lah. Yang pertama adalah nak bagi tahu. Yang tujuan kedua nak bagi tahu orang yang kita tahu. Kemudian barulah dia kata yang khabar ibtidai semua ni bla 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 bla. Yang ni yang tadi tu keadaan dia tu. Bukan. Yang ni keadaan dia. Iaitu 3 tadi tu. Yang pertama dia kata kat sini yang hendak disampaikan pada masih polos. Maknanya terima bulat. Maksud kat sini. Terima bulat. Ni yang situasi khabari tadi tu. Terima bulat, kemudian ragu-ragu tadi tu nombor 2. Kemudian menafikan 2 ke 3 taukid. Kalam insya' pula. Maka uslub insya'. Insya' dia pecahkan kepada 2 tau. Tapi tak apalah, kita ambil. Oh, Puan Hasnah punya. Puan ada. Yang ni. Yang ni dalam buku lah dia bagi tahu. Maka yang pertama adalah al-amar. Boleh? Yang tadi itulah amar ni suruhan tadi tu. Nombor 1. Nahyu kan. Itu dah dalam kata al-insya tu tak ada 5 kan Ustaz? Apa dia? Ahmad dah dalam kalam al-insya tu Ada 5. ada 5 kan? 5. Dalam yang talabinya lah ada 5 amar, lepas tu larangan kan. Jadi dekat sini dia bagi tahulah kalau nak suruh nak pakai apa. Kemudian ini makna tersirat dia. Okey, tadi tersurat amar suruh betul. Okey, tu yang tersurat. Memang dia suruh betul lah. Aqimus solah, dirikan solat. Memang Allah suruh betul. Tapi ada di antaranya suruh walaupun lafaz suruh tapi maksud dia doa. Doa ni kita minta kepada Allah. Maka dia semua tu adalah doa. Macam ni suruh ni. Tapi bukan suruh lah, tapi sebenarnya doa. Okay? Ada tujuan lain tak? Ada tujuan lain. Iltimas. Iltimas ni minta tolong sesama makhluk. Permintaan. Macam tu lah. Iltimas. Dia kata, ya sahibi khudh li kuban minal qahwa. Dia kata, tolong ambilkan dan mai secawan. Dia kata tu. Mai secawan kat situ adalah permintaan sahaja. Ada irsyad. Ni ayat tadi tu. Irsyad tadi. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Ayat macam tu. Wal yaktub bainakum katibu bil adl. Kat situ adalah untuk bimbingan. Bukan suruh tu tanda wajib lah. Tak ada nak membimbing manusia. Duduk kat dunia ni kalau nak buat hutang, buat tulis. Allah ajar kita macam tu lah.
maka datanglah makna-makna tersirat. Semua ni ada banyak. Ni dah nombor 5 dah. Nombor 6 takhyir. Nombor 7, nombor 8 dah. Ni dah nombor 7. Ada makna tahdid. Tujuan makna dia tahdid, penetapan. Ataupun ancaman. Oh, ancaman. Ada tujuan ancaman. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Allah kata yang tu. Allah kata kalau korang tak malu, buatlah apa korang nak. Allah kata yang tu. Contohnya itu. Iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Nabi kata yang tu kan. Kalaulah korang tak ada perasaan malu, maka buatlah apa yang korang nak. Maka buatlah tu adalah suruh ke tak tu? Tak. Tak, yang tu adalah tahdid, ancaman. Baik, yang kedua larangan tadi tu. Lafaz yang kedua insya'i adalah larangan. Larangan naha yanha nahyan, iaitu melaranglah, senang. Maka ada larang betul. Contoh Allah kata wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang ni salah ni sikit, ada jatuh sikit. Baik, tetapi ada makna yang lain. Contohnya makna tersirat walaupun larang tetapi itu adalah doa. Macam tu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. La tu'akhizna, jangan engkau seksa kami. Baik, siapa engkau nak suruh Allah? Itu bukan suruh, doa. Itu maksud dia, boleh? Yang kedua, tamanni, pengharapan. Pengharapan kat sini, ungkapan tu itu ditujukan pada sesuatu yang tidak masuk akal. Tamanni ni pengharapan yang mustahil. Ada larangan bertujuan pengharapan. Ya laylutul ya nama, ya subahu kif la tatluk. Dia kata tu. Contohnya dia kata, wahai malam, tak baik, stop lah, tak payahlah berjalan. Dan siang pula, janganlah timbul-timbul. Dekat situ benda yang mustahil lah. Angan-angan saja. Ada bermakna irsyad juga larangan. Wala tusyakki ila khalqin. Boleh? Janganlah engkau mengadu. Melepaskan kepada hamba. Boleh? Jangan kau kongsikan masalah dengan makhluk. Allah kata. Boleh? Kecuali pada orang-orang tertentu sahaja. Boleh? Apa-apa masalah jangan share dekat makhluk. Kecuali pada tempat, pada orang-orang yang tertentu sahaja. Yelah macam sekarang ni Ustaz, masalah masuk kat dalam sokmed lah tu Ustaz. Macam kat Facebook ke apa tu kan. Patutnya kena mengadu pada orang yang pakar dalam masalah tu. Nak makan ubat, tanya kat dalam Facebook. Memang mati ke makan ubat dia orang. Tanyalah doktor pada tempat dia lah. Kadang-kadang orang mengadu ni, bergaduh laki bini cerita kat dalam Facebook. Aku ni laki aku ni kena kedekut sangat lah. Dekat sana yang membaca tu ada dengan perasaan yang gembira, betul tak? Hahaha, bergaduh. Jadi sebenarnya kalau kita luah pada orang yang salah, dia akan menjadi masalah. Boleh? Kalau ada masalah, pergilah kaunselor, jumpa, bincang. Kehidupan lah. Wait, wala tusyakki ila khalqin. Patutnya Allah kata apa dalam ayat tu? Dekat dalam pepatah ni, pepatah Arab. Dia kata, janganlah engkau mengadu kepada seseorang makhluk. Sebab hal itu akan membuatkan ia gembira. Ya. Seperti pengaduan orang yang terluka pada burung gagak dan bangkai. Maka kalau apa dia? Dah 10 dah. Dah pukul 10 dah. Oh Allah, pukul 10 dah. Saya pun tak tahu. Ni. Dah jauh pun dah. Apa dia? Dah jauh pun dah. Sampai Afrika Selatan dah. Jadi Jauh ni. ini memang ilmu ma'ani dia kena baca banyak. Tu yang saya ambil masa. Sama kan istifham tadi tu. Boleh? Jadi sekarang ni lebih kurang kalau kita jumpa lah fi'il amar. Kita jumpa apa lagi? Larangan tadi yang kedua. Apa dia lagi? Istifham yang ketiga ni.
Tamanni tak banyak dalam Quran. Kemudian nida, maka di situ kita kena carilah kena apa yang tersirat dia tu. Boleh? Comel. Kita carilah apa Comel lah. tersirat di dalam setiap soalan. Oh, kajian dia. Kebanyakannya adalah dalam bab istifham. Istighfam. Kebanyakan yang tersirat banyak Allah guna adalah babu istifham. Boleh? Jadi lepas ni kalau kita baca surah Balad ni, dah ayat dah habis? Balad. Belum. Tak banyak nanti tu. Tinggal sikit lagi kan? Hmm. Sampai ayat berapa tu? 16. 16, ayat 16. 16. Okey. Yang ni minggu depan lah kita belajar. Jomlah balik. Balik. InsyaAllah minggu depan kita akan bercuti lah Bila berkorban apa saja nanti. Korban. Okey. Ya apa-apa pun saya ucap. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.